Okay, now we are start recording. So now we already have 11 in this meeting. Oh, I think okay. If got problem, you let me know. You can talk through the mic or you type at the chat here. Okay, so today we continue with the studio. Shamira, actually based on the schedule, when is the submission? May, is it? Shamira? Mei, Doktor. Bila? Mei dah ke awal Mei? Lupa pula. Sekejap. Tak silap saya 4 Mei. Okay, maksudnya next week lah. Supposedly lah kan? Okay. Yep. So next week we submit the first draft lah for the technical report ataupun analysis. Kita nak nama dia technical report ke laporan analisis ah? Nama mana satu? Technical. Biasa technical lah, Doktor. Technical lah. Okay, so kita nama dia laporan technical. Draft ni submit 4 of May, maksudnya next week lah kan? Next week hari Khamis kan? Ke Monday? Monday ke Khamis lah? Lupa pula. 4 Monday lah kan? Ya. Monday kan? Okay, so Monday kita submit first draft dulu. Doktor. 4 Mei submit slide and video presentation for analysis and penemuan. Slide and video saja kan? Yep. Oh, 11 Mei submit report for analysis penemuan. Okay, maksudnya 4 ni kita nak tengok your presentation lah kan? Kau slide dengan video maksudnya more to presentation lah kan? Yep. Okay, so I think okay ke? Sempat ke siap? Lagi 3 hari, you all maksudnya buat presentation dengan slide saja. Slide and presentation. So you boleh buat video awal-awal, you upload. Sebab masa Zoom Google Meet ni, I takut ada student ni line slow kan? You tak boleh present online kan? Takut nanti sekat-sekat kan? So, I think better semua group 3 hari ni, you all buatkan satu presentation, tak payah panjang lah kan? Pendek punya presentation, present you all punya laporan technical ni. So, apa yang kita nampak ini ialah even presentation dengan slide sajalah. Okay, you siapkan video, you upload Monday itulah. So, kita tengok. Okay, so Monday submit you punya video presentation lah, pembantu ke kepada slide. Maksudnya you submit you punya video with slide lah. Okay lepas tu kita tengok komen lagi, mungkin baru submit report another week kan. Okay, so maksudnya middle of May sudah siap lah kan, kira untuk technical kan. Before balik raya ni, before raya nanti, maksudnya kita mungkin ada cadangan awal konsep dulu lah kan. So ada konsep je terus raya kan. So, after raya baru buat cadangan detail lah kan. More or less macam tu lah Syamira kan. So kita maksudnya, so sebelum raya kita at least ada konsep dulu lah. So technical biarkan siap middle of March. So kita buat konsep dulu. Nanti balik raya, lepas itu sambung dengan technical, cadangan. So cadangan maksudnya adalah Jun and atau Jun lah, sebulan kan untuk buat lah kan. Kira macam tu lah kan. Okay. Mungkin sekarang ni I nak tunjuk ini you all punya map tu. I nak komen sikit. That's why I nak buat Google Meet lah kan. Boleh komen bersama. Tadi I tanya Tato tak boleh lah. Dia banyak meeting lah. Online meeting banyak. So Tato tak boleh join juga hari ni. Okay. So boleh nampak kan you all punya salah satu map ni. Boleh nampak? Boleh kan? Okay. Kalau ada masalah beritahu saya buat tak nampak ke, you beritahu. Kalau saya tak baca chat itu, you boleh terus buka mic itu, you beritahu saya. Okay, ini salah satu peta ni. Mungkin peta ni nama kita boleh tukar balik nama lah. Mungkin nama apa? Peta SWOT sajalah, tak payah lokasi dulu lah kan. Nanti orang confuse ingat peta lokasi kan. Peta SWOT, ya orang baru masuk. Okay. Plan SWOT ke peta SWOT? Plan ke peta? Saya tak rasa peta lebih bagus ke plan lebih bagus? Plan. Plan sama peta lah kan. Peta ni macam tunjuk jalan ke apa ke peta kan. Plan SWOT, Social Economy Bandar Pelabuhan Kelang. Ini saya tukar sikit lah sebab kebetulan dia bagi PowerPoint yang boleh edit. Yang lain tu dia bagi PDF, we cannot edit lah kan. So I may be using this example to discuss lah. So maybe using the term Plan SWOT, Social Economy Bandar Pelabuhan Kelang. Okay, I prefer this type of presentation. That means if you have this symbol to show the SWOT on the map, then you highlight what is the kelemahan or what is the kekuatan of the things. You type sini, and then kalau boleh tunjuk satu contoh gambar. Lebih kurang macam ni. Boleh nampak kan semua kan? Siapa kalau tak boleh nampak, beritahu
Okey, orang sosial ekonomi boleh buka suara sikit? Dengar sikit orang sosial ekonomi. You faham ke? Orang sosial ekonomi? Hello? Orang sosial ekonomi? Ya, boleh ya? So, boleh dengar? Hello. Wah, you buat dekat mana ni? Tepi jalan ke? Ada. Dekat laptop. Dekat mana? Laptop. Oh, pakai laptop. Dekat rumah sewa. Oh, okey, sudah tak PC. Mungkin tadi line tak bagus. Ingat Line tak bagus. tepi jalan raya. Ingat bukan. tengah balik kampung ni ke? Okey. So, kita tunjuk macam ni ya. So, semua settle, tengah, semua settle. You buat lebih kurang macam ni. You tunjuk simple, mana SWOT you nak tunjuk. Lepas tu, you tarik keluar, you tulis sikit. Jangan panjang lah kan, tulis sikit. Sebab panjang tu dalam laporan kan, dalam paragraf sudah panjang. So, dalam Mac ni, tunjuk sikit je. Ringkas macam ni, okey lah. Ringkasan SWOT. Dengan, kalau boleh, satu gambar. Contohnya, ini tak refer kepada kawasan tertentu, general, okey, tak apa, macam ni. Kalau boleh refer tertentunya, you tarik macam ni. Okey so improve sikit Baik. Boleh kan vandalism contohnya. So sini apa masalah dia? Kalau boleh satu gambar. Ini masalah apa? So masalah spesifik lah. Contohnya vandalism, totok apa tu? Pecah dinding ke, rosak apa, signage ke apa. You bagi ringkas tapi tahu apa yang nak cerita and then tunjuk satu gambar. Kalau satu keping tak cukup, itulah tu 3 keping kan, tak apa. SWOT, kalau you rasa panjang betul nak tunjuk, you S satu keping, W satu keping, OT mungkin combine pun boleh juga. So jadi 3 line 3 pages of plan sort pun boleh. Tak semesti semua masuk dalam satu. Kalau satu sesak sangat, you buat 3, 4 pun tak apa. Setiap sektor boleh buat lebih. Tapi, saya macam tanya, SWOT ni, the symbol better standardized. Now, some sector using SWOT. Some sector lagi menakutkan orang tau. Pergi tengok macam mana takut. Mana pergi Atau sektor ni lagi menakutkan orang. Dia ada macam simbol awas pula kan, menakutkan orang ni. Ancaman, betul-betul ancaman. Ingat ada orang mati ke. Tenggorak pula ada keluar kan. Okey, siapa yang ada masalah line problem tak apa. Nanti kita buat record video kan. So kalau boleh, you bincangkan standardize. Nak pakai apa? Nak pakai ini ke? Simbol ke? Nak pakai, ada 2 sektor pakai simbol ni. Atau pakai bintang warna lain. Tapi bintang lain, warna lain ingat tak sesuai. Warna lain ni susah bezakan. So ini ingat tak sesuai, ini tak sesuai. Simbol ini tak tahu. SWOT pun boleh. So you standardize kan? Apa you perluan? Ini SWOT dia dengan warna lain dengan tulisan lain SWOT. Ini pakai simbol macam ni. Tapi ini bintang tak sesuai. So you pakai mana satu method, ada satu method pakai simbol. Method kedua tulis dengan warna lain. Method ketiga macam inilah. Dia tulis tapi warna sama. You decide sendiri. Tapi saya rasa SWOT kalau macam ini lagi sesuai. So apa 3 option saja. Option ini SWOT, option ini macam tak sesuai lah. Ataupun pakai simbol, ada 2 option je lah. 2 option only. Nanti you pilih nak pakai simbol macam ni ataupun pakai SWOT. So background ni hitam, boleh warna emas, okey cantik. Black and gold kan cantik sikit. I think pakai 2 contoh ni lah. Pakai social economy method ataupun pakai simbol seperti mana yang lebih cantik ataupun macam ini. So kita pakai contoh either ini apa sektor ini sektor apa Ini sektor siapa punya ni? Langsung tak tahu siapa punya. Pertanian, perniagaan. Okey, either pakai simbol perniagaan ataupun yang social economy punya. Perniagaan. Perniagaan So perniagaan ataupun social economy, pilih satu. Tapi ingat perniagaan ni pun susah lah. Kalau takut tengkorak tu macam menakutkan orang. I think pakai inilah social economy punya lah. Pakai ini, SWOT, black and gold punya. Okey, background black, tulisan ni gold color, black and gold punya SWOT je. So tunjuk di sini. Lepas tu tarik. I think pakai ni sebagai format lah. Ini sebagai format. Tunjuk kat SWOT. Okey So pelan kunci, pelan lokasi. Okey, pelan kunci, pelan lokasi. Nampak jalan semua kan? Besar sikit tengok. Okey, ada orang baru masuk. Good morning. For those who just come in,
Pelan lokasi you have jalan utama. Okey, tapi ini jalan utama ni sebenarnya nampak nama jalan nampak kan? Tapi sebenarnya sebab dia kecil tak nampak orang buat Mac ni boleh bersuara sikit. Siapa yang buat pelan kunci pelan lokasi? Land use pelan kunci pelan lokasi ni. Siapa bersuara sikit? Siapa yang buat Mac pelan kunci pelan lokasi? Hello? Hello? Pelan kunci pelan lokasi, siapa yang buat ni? Tak ada, orang itu belum masuk. Siapa yang buat pelan kunci pelan lokasi? Bersuara sikit. Kenapa tak masuk lagi orang yang buat Mac ni? So tak apa, nanti beritahu dia. I think memang ada nama jalan kan? Oh, sebab kecil tak nampak. Okay, so pelan lokasi pelan kunci ada nama jalan. Kalau besar baru nampak, kecil tak nampak kan? Okay, tak apa. So pelan kunci pelan lokasi, I think okay. Okay, so pelan kunci lokasi okay. Mac ini pun dia tunjuk land use. Tapi tak semesti tunjuk land use. Kalau sektor you rasa tak nak tunjuk land use, you kosong saja pun tak apa, supaya senang tunjuk benda lain lah. You nak ada color land use pun boleh, kalau tak nak land use color pun tak apa, ikut apa you nak. Paling pentingnya sebab tujuan yang beritahu sort saja. So you mention the sort saja pun okay, simple dia dengan gambar dengan tulisan. Ini you nak tak nak colourful punya pun boleh, nak colour pun boleh, ikut kesesuaian you. Okay, tak semestinya land use color keluar. Sebab you, kalau you pas social economy mungkin tak payah tunjuk color land use, tak payah tunjuk lah. Settle land use mungkin perlu tunjuk kan, ikut you punya keperluan. So pentingnya is beritahu where is the SWOT area. Yang general macam ni lah, dia tak ada point ke mana, general lah kan. Yang spesifik tu tunjuk spesifik lah. So ini general comment for SWOT ya. Okay, so kita tengok threat untuk social economy, penghijraan orang asing yang menguasai perniagaan di kawasan kajian. Kalau boleh tunjuk gambar sikit lah. Orang asing, biasanya kita bukan cakap orang asing kan, warga asing kan, betul kan? So kita pakai perkataan yang biasa orang pakai lah kan, penghijraan warga asing ke? Warga asing kan? Immigration. Penghijraan warga asing yang menguasai perniagaan di kawasan kajian. Okey, kalau boleh tunjuk gambar. Opportunity, lokasi pelabuhan strategik di Klang kan, ayat tak betul ni. Katakanlah, kalau tak mau tulis air penuh pun tak apa, sebab ini point form kan, boleh tulis macam ni. Lokasi pelabuhan, ada orang masuk ni. Okey, lokasi pelabuhan yang strategik. Mungkin macam ni. And then dash. Menarik pelapur. Menarik pelapur. Dash meningkatkan ekonomi seperti peluang perniagaan di kawasan kajian. Mungkin boleh buat macam ni, maksudnya kita jadi point form. Jadi point form je lah. Tak semestinya panjang lebar kan. Kalau panjang lebar nanti orang susah pilih sebab ini presentation map kan. Mungkin betul macam ni, buat point form je lah. Opportunity peluang tontonan lokasi pelabuhan strategik, menarik pelabur, meningkatkan ekonomi seperti apa kan. Boleh jadi point form. Tak semestinya air penuh, sebab air penuh nanti jadi jaga grammar dia kan. Okey, ini contoh je. So opportunity, threat. Okey, tunjuk gambar. Kalau boleh ada gambar tunjuk-tunjuk kawasan kajian mempunyai sumber. Tak payah tulis kawasan kajian lah. Memang kita sebuah kawasan kajian ya tadi kan. Mengapa nak tulis kawasan kajian? Panjangkan saja ayat kan. Itu kan mempunyai sumber tenaga yang tinggi dengan penghijraan orang asing. Tukar orang asing kan. So macam ni buang apa kata yang tak perlu kan supaya bagi penting. Mempunyai itu mungkin tak payahlah dari pelbagai saja kan. Kepelbagaian bangsa pun boleh kan. Kepelbagaian bangsa kan. Cultural diversity kan. Kepelbagaian bangsa. Malaysia, China, India, I think semua orang tahu kan. Semua macam Malaysia ni, Malaysia, China, India kan. Mungkin tak payah beritahu pun. Kan, itu tulis kepelbagaian bangsa tanpa daya. Mungkin macam tu. You pakai ayat yang pendek tapi orang faham. Kepelbagaian bangsa dan budaya. Apa kebaikan dia atau kotak ni? Kepelbagaian bangsa dan budaya? Dapat meningkatkan tahap kebudayaan dalam satu kawasan. Apa baiknya? Kepelbagaian bangsa dan budaya? Mungkin boleh cakap apa? Dapat mewujudkan sesuatu komuniti yang penuh dengan budaya. Mungkin boleh cakap keunikan, keunikan budaya. Mungkin boleh jadi sumber pelancongan. Ini kekuatan you lah kan, maksudnya you betul-betul ni pelbagai bangsa dan budaya. Mungkin itu keunikan budaya satu atau di budaya kan, mungkin boleh jadi sumber pelancongan. Mungkin boleh cakap juga ialah satunya boleh unjukkan kepelbagaian makanan kan, contohnya kan.
Makanan mungkin berjadi kepelbagaian kan. Seorang datang sini boleh makan macam-macam kan. Kepelbagaian, makanan contohnya. Macam ni tau, point form je. Point form saja. So kekuatan itu supaya boleh fikir lebih lagi kan. So sosioekonomi pelbagai bangsa apa kebaikan ni? Keunikan budaya, sumber pelancongan mungkin kepelbagaian makanan ke apa kan. Fikirkan related to economy, social and physical sekali tau. Walaupun sektor sosioekonomi, kena relate to physical juga kan. Macam pelancongan kan. Ekonomi juga. Kena fikirkan. Pelancongan jadi pelancangan. Boleh ya? Boleh Doktor. Yang lain pun sama. Fikirkan kekuatan sumber tenaga yang tinggi dengan penjarahan warga asing, okey. Ini kekuatan, kelemahan ini peluang kan. Okey, kelemahan vandalism. Kalau boleh pecah-pecah lagi lah kan, kecil-kecil kan. Ancaman, tapi peliknya kekuatan dan ancaman ni benda sama kan. Pekerja asing ni, ia boleh jadi kekuatan pun jadi ancaman. Tapi macam mana nak jadikan beza? Mengapa warga asing ada yang negatif Doktor? Dia cakap macam ni lah kan. Mungkin cakap pengkuasaan lah kan. Pengkuasaan penyataan oleh warga asing, okey. Ya, penguasaan perniagaan oleh warga asing secara haram. Tulis macam tu. Maksudnya bukan penangan dia secara haram. Baru nampak ini sama. Pekerja asing kita dapat sumber tenaga. Itu kekuatan kita. Threat pula penguasaan perniagaan oleh warga asing secara haram. Macam itulah. So jangan pakai ayat lebih kurang sama, biar kita nampak lain. So ancaman, opportunity semua. Boleh ini contoh je, bukan untuk sosioekonomi je, untuk semua orang. Tak apa, I shall recordkan video. So slide ni akan bagi you lah, nanti tengok balik video. Okay? So masing-masing paiki. Boleh ya? Boleh. Ini untuk sosioekonomi. So settle lain sama. Ini tak tulis apa lagi, tak boleh. You kena tuliskan. Ini contoh untuk apa? Perniagaan. So perniagaan tulis SWOT, you ada simbol, nanti tukar jadi SWOT ya. And then kena tarik, tulis apa kekuatan di mana, kelemahan, contohnya bangunan kosong ke apa, letak gambar dan sebagainya. So ini tak lengkap lagi kan? Okay. SWOT ini kena pindah ke sana, kena pindahkan. Okay, boleh tengok sikit apa SWOT ni ya. Sekejap. Perniagaan ini SWOT. So kita tengok di sini, kalau boleh masuk dalam map macam tadi, masuk dalam map ya. Orang perniagaan, okey ya? Boleh dengar? Orang perniagaan, boleh dengar? Boleh Doktor. Okay, boleh. Boleh ya? Okey. Contohnya cakap kekuatan perniagaan, kepelbagaian aktiviti formal. Bagi perniagaan formal di mana, okey, ini pindah ke dalam map lah. Kepelbagaian aktiviti formal. Kau boleh tarik gambar lah, tunjukkan mana pelbagai itu. Mungkin satu contoh gambar yang nampak pelbagai jenis kertas sudah. Okey, satu gambar cukup lah. So contoh tu saya nampak kan, kalau ambil gambar mungkin boleh nampak atas tu logistik punya shop kan, bawah tu mungkin grocery shop kan. Mungkin satu gambar tu boleh tunjukkan kepelbagaian aktiviti formal. Saya okey lah. Nanti tulis lah. Okey, apa kebaikannya kepelbagaian aktiviti formal? Ini cakap kekuatan kan. Mengapa baik ada kepelbagaian aktiviti formal? Apa kebaikan dia? Boleh meningkatkan ekonomi satu hal. Mungkin kepelbagaian aktiviti formal yang dapat menjana peluang pekerjaan yang berbagai bidang lah kan. Kita create different type of job opportunity lah kan. And then, ataupun satu kekuatan lagi, sebab berbagai aktiviti formal, mungkin dia saling sokong menyokong kan. Contohnya industri memerlukan logistik memerlukan industri. And then mungkin industri memerlukan packaging bank company. Packaging bank company memerlukan mungkin syarikat iklan punya dan sebagainya. So berbagai aktiviti formal mungkin satu can create a different type of opportunity and job opportunity. Another one maybe will create the macam symbiosis effect kan, kerjasama effect kan. Saya memerlukan anda memerlukan dia kan, kita saling tolong menolong kan, kerjasama kan. Kalau semua sama company tak elok lah kan, dia wujudkan persaingan kan. Kalau different type of business lagi bagus, dia saling sokong menyokong kan. So kena tulis sikit lah, nampak ada elemen ekonomi sikit, sebab perniagaan ni tu kena motor ekonomi. Boleh ya? Boleh Doktor. So winners tu cakap apa? Letakkan komersial kawasan pelabuhan perlu dikaji semula. Ini macam cadangan ambil ayat. Winners, berikan winners lah. Jangan macam cadangan ambil ayat. Boleh? Okay. Winners to winners. Mungkin cakap the shop, macam tadi orang cakap apa, banyak pekerja asing punya menguasai perniagaan. So perniagaan di sini mungkin boleh sebut kan, some of the shop, ada setengah kedai telah diuruskan atau dioperasikan oleh pekerja asing secara haram.
Ini mungkin kelemahan tu sama dengan kelemahan yang disebut oleh social economy kan, mungkin tak apa. Kan? So apa masalah tu? Mungkin apa? Mengkurangkan peluang perniagaan untuk pekerja penduduk setempat. Maksudnya impact ni mungkin mengkurangkan peluang perniagaan untuk penduduk setempat. Boleh cakap macam tu. You kena kaitkan dengan ekonomi sikit. So nanti orang social ekonomi tu dia kait dengan social ekonomi issue kan. Pekerja asing masuk. Kan? Ini kena kait dengan ekonomi kan. Bangunan usan, kalau tunjuk contoh dengan lokasi di mana, contoh gambar lokasi mana. So winners you mungkin ada kedai kosong tak jadi winners ke? Jadi juga. Boleh masuk kan? Bangunan usan, kedai kosong. Okey, ini patut jadi dua lah. You combine jadi sekali kan? Patut jadi asing kan? Satu bangunan usan, satu lagi bangunan kedai kosong. Usan jadi kosong ada yang memang tak usan pun kosong kan? Ada. So ikan asing kan jadi dua masalah. Satu usan tak kosong, satu mungkin kosong saja tapi tak usan juga kan. Masalah lain kan. Okey, nanti fikirkan apa lagi lah kan. Kekuatan aktiviti formal berbagai. Ada ke satu kelemahan? Tak ada aktiviti informal. Informal shop tak ada. Informal business tak ada. Itu kelemahan ke? You rasa? You kena fikir balik Ke tak jadi masalah? Kalau tak jadi masalah tak payah. Keperluan penurunan harga jalan antara kawasan pelabuhan dan kawasan komersial tidak begitu jauh, tetapi juga hutang untuk minimum barang yang baru sampai hal yang boleh macam. Ini peluang patutnya ialah peluang untuk kawasan ini untuk peniaga ataupun menjadi gudang disebabkan dekat dengan kawasan kilang dan pelabuhan. Kena cakap macam itulah. So peluang itu mungkin ayat ialah berdekatan dengan pelabuhan dan kilang. Ini peluang you. Berdekatan dengan kilang dan pelabuhan. So peluang untuk membuka jenis perniagaan tanpa perkhidmatan yang berkaitan. Satu lagi aktiviti gudang kan. Satu aktiviti gudang, satu perniagaan tanpa perkhidmatan yang berkaitan seperti logistik, kan, insurans kan. Itulah berkaitan. Kedai makan, minum kan untuk pekerja kan. That's why kena cut sikit lah. Tapi untuk point form lah, jangan panjang sangat ayat tu, point form. Nanti masuk dalam map. Okey, betul. So, ini pun tak lengkap juga ni. Dan laporan pun, 4 kotak ini pun tak lengkap ni. Ia terlalu general. Ia kena lengkap lagi. Detail lagi ya. Okey. Ancaman. Ancaman perniagaan, you kena tengok ancaman daripada perniagaan lain lah. Contohnya perniagaan daripada Kelang, perniagaan dari Shah Alam. Apa ancaman kita? Mungkin cakap Kelang, pusat pantai Kelang dengan pusat Alam yang berdekatan ni telah menyediakan mungkin berbagai jenis perniagaan dan produk ataupun perkhidmatan yang lengkap ke, tak sepakaian yang menarik ke apa kan, itu mungkin jadi ancaman lah kan. Pelabuhan Kelang ni dia perniagaan ni tak berbagai kan, kalau compare dengan Kelang dan Shah Alam tau, mereka lagi berbagai kan. Mungkin boleh compare sikit lah Okey, betul. Tapi nak tunjuk map opportunity and threat ni apa nak tunjuk? Mungkin tak boleh pakai flashback ni. Mungkin kena pakai map ni. Mungkin plan lokasi ni mungkin boleh sesuai, modify untuk tunjukkan peluang dengan ancaman tu. Contohnya ini macam besar. Baik. Macam besar ni. Sekejap. Besar. Contohnya plan lokasi ni kalau besarkan, you mungkin boleh nampak tempat lain kan, contohnya. You pakai simbol mana pusat pantai Kelang contohnya. You belakang di mana tak nampak ni. Mungkin jauh lagi je. So tak nampak Mungkin kena cari satu map lain lah. Atau pakai ni ke. Mungkin pakai pelang kunci ni ke, pelang key plan ni ke. Ini pantai Pelabuhan Kelang. Okey, ini pantai Shah Alam mungkin belakang. Ini pantai Shah Alam. Ini pantai Kelang contohnya. So cakap pantai Kelang, tapi mungkin kena crop lah. Tak besar sangat macam ni kan. Mungkin crop macam ni kan. Crop balik, mungkin boleh tunjukkan. Okey, pantai Kelang, pantai Shah Alam. Ancaman, ini simbol lah kan. And then tulis sikit lah apa ancaman dia. Mungkin Shah Alam merupakan ibu negeri yang menyediakan berbagai jenis produk dan perkhidmatan seperti apa. And then Kelang merupakan pusat pantai untuk daerah Kelang contohnya. Yang menyediakan perniagaan perkhidmatan jenis apa lagi semua kan. Berbanding dengan mungkin pantai Pelabuhan Kelang, dia hanya perniagaan yang limited saja. And then dia tak ada pusat pentadbiran kerajaan, tak ada kan. Kelang Shah Alam ni semua ada pusat pentadbiran kerajaan kan. Semua macam ada perbezaan
So dia beri satu peluang lagi bagus tau. Contohnya sebab Kelang Shah Alam ni dia ada pejabat kerajaan tau. So mungkin orang lagi suka pergi sana. Dia ada tarikan dia tau. Dan pelabuhan Kelang ni sifat dia bukan pusat pentadbiran. So dia tak jadilah apa-apa tarikan lain kan. So boleh buat macam ni lah. Besarkan mungkin Mac ni, Krok ni, lepas tu tunjuklah Shah Alam ada apa. Ada apa. Pelabuhan Kelang kekurangan apa. Ini merupakan ancaman lah kan. Pakai presentation yang sesuai lah kan. Kalau tunjuk satu gambar Shah Alam ke, satu gambar Kelang kan. So menunjukkan kita punya perniagaan ni kurang berbagai contohnya. Compare dengan dia lah kan. And then kita punya kedai pun macam tak berapa aktif kan. Compare dengan Shah Alam Kelang kan dan sebagainya. Boleh kan? So ancaman. Opportunity pun sama. Opportunity mungkin tunjuk di sini. Pelabuhan utara, selatan, barat. Okey, mana dia? Nanti dia memberi peluang apa? Mungkin pakai simpo, anak panah tulisannya. Peluang untuk logistik. Peluang untuk makan minum. Peluang untuk apa kan? Kan? So mungkin peluang dan ancaman boleh pakai map macam ni. You crop kan dia. Crop kat sini. Mungkin macam tu. And then ini sesuai untuk pelan SW sajalah kan. Sebab dalam kawasan kajian je sesuai SW kan. SW mungkin di sini. OT ni di luar. So settle lain sama lah. Macam social economy pun sama. Kalau perlu tunjukkan lokasi luar kawasan kajian, you kena pakai pelan kunci atau pelan lokasi. Dengan modified lah. Macam social economy pun kena tengok balik. Perlu ke ditukar. Okay, so perniagaan boleh faham? Terperinci lagi ya? Boleh ya? Ini settle perindustrian bersama. Kan, pakai simbol kena tukar. And then tunjuk di sini tulisan dan gambar. Okay, kalau di luar pun mungkin boleh pakai pelan lah. Boleh faham. Mungkin kawasan pedestrian di Shah Alam, disimbolkan dia. Kawasan pedestrian di Kelang mana lagi. Okay, apa mereka punya kekuatan compare dengan kita? Mereka kuat, kita jadi ancaman lah kan? Macam tadi contoh macam perniagaan, so boleh guna untuk pedestrian juga. Boleh kan? So, orang perniagaan ada ke? Boleh Doktor. So, apa yang tulis ni? Boleh. Industri setiada bencana ekonomi. Ini macam tak tulis orang tahu lah kan. Tak akan industri tak bencana ekonomi. So, ini ayat tak penting lah. Pelabuhan Kelang mempunyai banyak industri berat di mana bencana ekonomi. Okey, boleh. Ini macam spesifik sikit lah. Cakap mempunyai banyak industri berat yang bencana ekonomi. Okey lah. Ayat pertama ni mungkin tak payah lah. Mungkin aktiviti import ekspor yang baik. Perindustrian. Import ekspor. Industri berat bencana ekonomi. Aktiviti import ekspor ni kira perindustrian ke? Bukan perniagaan ke? Import ekspor. Teknologi tinggi. Doktor, yang import ekspor tu macam mungkin perniagaan aktiviti industri macam logistik kot, tempat penyimpanan barang. Fikir balik, kena tulis ayat celah sikit lah. Sebab gudang ni boleh bawa industri juga. Gudang ni boleh jadi industri kan. Mungkin aktiviti pergudangan. Boleh juga macam tu. Bagi ayat spesifik sikit, pendek tapi spesifik apa nak cerita. Kan? Teknologi tinggi. Ini pun tak faham ni. Mengapa tiba-tiba keluar perkataan teknologi tinggi tu. Industri ringan dapat diwujudkan bagi membantu perniagaan. Ini macam cadangan. Tak mahu. Kita tak mahu tulis cadangan. Kita tulis kekuatan saja. Apa yang dapat tahu. Okey, boleh ya? Contohnya mungkin cakap perindustrian di sini kebanyakan ni adalah industri berat dan teknologi tinggi. Dia dapat bencana, peluang pekerjaan dan juga meningkatkan mungkin ekonomi setempat. Macam itulah. Ayat keyword yang spesifik tau. Ekonomi setempat ke, bencana peluang pekerjaan ke, itu kesan dia lah kan. Daripada apa? Daripada industri yang berteknologi tinggi dan berat contohnya. Boleh macam tu. Industri ringan kekurangan lah. Itu menjadi kelemahan lah. Kekurangannya industri ringan tak kecil contohnya. Itu jadi kelemahan lah. Boleh ya? Boleh Doktor. So asingkan lah. Sekarang ni kekuatan kelemahan ni macam ada sikit overlap tu. Overlap sudah ada wujud ni. Asingkan, jangan overlap. Masalah industri kecil ni mungkin jadi kelemahan. Yang berat ni mungkin jadi kekuatan. So jangan overlap lah. Macam sekarang ni ada sikit overlap lah. Peluang dan ancaman ni patutnya boleh tengok daripada Shah Alam yang Kelang lain lah. Ataupun pelabuhan Kelang memberi peluang tu. Peluang Kelang kompetensi dan sektor industri. Ayat ni cenderung sangat. Apa peluang pelabuhan Kelang bagi? Pelabuhan Kelang yang berdekatan menyenangkan kilang untuk mengeksporkan produk dan mengimport
mungkin material kan. Material bahasa Melayu apa? Nanti fikir balik lah. Kan sebab pelabuhan ni dia senang untuk ekspor produk dan juga mengimport mungkin Produk. material kan. Okay, so dia export import dua-dua memerlukan. Satu kilang ni, itulah sekarang masalah COVID-19 tau. Walaupun nanti Malaysia sudah buka, takut ada industri, ada negara masih tutup lagi tau. So kalau kita punya material ni, daripada negara yang masih tutup ekonomi macam mana? Kilang tu kan boleh buka juga, walaupun kerajaan cakap, oh kilang you boleh buka lah. Tapi you material mungkin datang daripada negara yang masih tutup lagi. So macam mana? Kilang tak boleh buka tau. Ini pun satu masalah globalization tau, globalization. Kita punya material tak semesti datang dari kita sendiri tau. Contoh kita pakai material daripada contohlah daripada India ke. Kalau India belum open lagi, dia masih tutup, kita tak boleh buat apa. Material tak ada. Itu ada masalah tau. Ini pun satu impact ini. Baru nampak masalah globalization ni tak semesti bagus. Sebab globalization ni kita selalu bergantung tau, satu dunia tau. Satu negara je tutup, orang lain semua efek. Kan? Kita mungkin nak berniaga tapi material tak ada. Ataupun kita punya customer di India, kita nak ekspor ke India, India tak buka ekonomi, macam mana nak ekspor? Mati juga. Kilang buka buat apa? Buat barang tak boleh ekspor punya, nanti simpan-simpan rosak punya. That's why itu jadi problem. Globalization jadi problem now. So, tapi Pelabuhan Kelang memang dia tujuan untuk globalization kan. Dia ekspor produk, import material lah kan. So, itu kekuatan untuk kilang-kilang di Kelang ni lah kan. Sebab Pelabuhan Kelang yang dekat, senangkan kita ekspor dan import lah kan. Kena tulis sikit lah. Senang import material, ekspor produk kan. Pun senang mendapat peluang mendapat tenaga bekerja daripada Indonesia kan. Sebab Pelabuhan Kelang pun ada terminal yang pergi ke Indonesia kan. Mungkin pun jadi satu potensi kan, senang mendapat tenaga bekerja kan daripada Indonesia contohnya kan. Sebab ada jeti kan pergi ke Indonesia contohnya. Itu mungkin peluang. So peluang tu datang dari sektor lain atau dari kawasan lain lah kan. So ubah sikit ayat you Okey, boleh doktor. Ancaman ni mungkin cakap ancaman pengindustrian. Ini pengindustrian kan. Mungkin industri berat dan industri I think Malaysia ni industri berat dan moden yang paling besar ni dekat Shah Alam kan. So ini mungkin berupa ancaman lah. Mungkin cakap lah kan. Shah Alam tersedia dengan kawasan perindustrian teknologi tinggi dan berat yang terbesar ataupun apalah kan di Malaysia kan. So mungkin banyak industri suka pergi sana, tak suka datang sini kan. Mungkin itu satu ancaman lah kan. Betul. Tapi Shah Alam jauh dari Kelang. Kita lagi dekat sebenarnya. Tak apalah itu ancaman pergi sikit je lah kan. Peluang lagi besar sebab kita dekat dengan pelabuhan lah. Senang ekspor dan import lah kan. Okay. So, baik-baik. Juga ayat. So ada ayat ni, macam dua peluang ni, you macam satu peluang kan, you panjang lebar ayatkan saja kan. Jangan kurangkan ayat tu, banyakkan peluang, banyakkan ancaman. Boleh Walaupun boleh, peluang ancaman, kalau boleh pakai map tu, menunjukkan ancaman dari Shah Alam contohnya. Buatlah satu, mungkin anak panah tu, ancaman merah yang mungkin kan, merah tu, macam kena serang lah kan. Buat satu simbol kan. Shah Alam, sampai ke Kelang kan. Itu ancaman dia, warna merah contohnya. Kalau opportunity mungkin warna biru contohnya kan. Anak panah tu kan. Apa opportunity from Kelang kan. Boleh lah sikit kan. Boleh lah. Pakai grafik, pakai grafik sikit Okey. Okay. Baik, doktor. Okay, thank you. Mengapa happy sangat ni? Ini kemudahan masyarakat. Nanti pintan kita sesuai nanti tukar jadi SWOT tu. Okey, orang perniagaan pula. Kemudahan, okey ya? Ada? Okey, ada saya. Hello? Kemudian talam kan? Okey. Peletakan kuil jauh dari kawasan tumpuan orang ramai. Okey, itu kira apa? Itu kira kelemahan lah kan? Okey, boleh nanti orang menunggu pasport kita disediakan. Ayat itu tak betul kan? Untuk ayat tu tak siap. Ayat itu tak betul. Sekolah rendah SJKC dengan sekolah rendah agama. Maksudnya ada salah etik lah ni. Okey, tak apa. Nanti bagi. Tak apa. Tengok ada orang masuk lagi ke? Tak ada lah kan? Sekejap. Ada orang lagi masuk. Tak ada kan? Sekarang ni kita 23. Ada orang kita ada kan? Tak apa. Okey. Baik. Selamat. Slow. Tunggu sekejap. Okey, so bagi ayat you persekitaran
sekarang klinik kesihatan berada pada tahap yang sederhana. Apa maksudnya tahap sederhana itu? Biarkan spesifik sikit lah. Apa yang nak cerita ni? Bersih ke, kotor ke, jauh sangat ke? Ha? Maksudnya dekat kawasan klinik tu dia macam semak samun. Cakap betul-betul lah. Persekitaran Kawasan klinik tu kesihatan yang semak ke, tidak tulis. bersih ke. Okay. Spesifik. Jadi tunjuk gambar. Keadaan dan imej bangunan perusahaan awam pelabuhan Kelang pada tahap yang sederhana. Itulah kita tak ayat tahap sederhana itu. Biar spesifik. Okay. Kamu pakai tahap sederhana lah, tahap yang tinggi lah. Apa itu tinggi? Apa itu sederhana tu? Kita susah nak imagine. Bagi ayat spesifik. Boleh? Dia ada penelitian tatika di kawasan kajian. Okey, boleh. Dia ada. Jelas. Dia ada. Nasib baik bukan cakap penelitian rendah tu. Apa itu bukan penelitian rendah tu? Cakap tiada terus. Boleh. Kurang cakap kurang. Tiada. Banyak. Boleh? Ayat yang spesifik. Okay. Letakkan tatika metodis. Sini cakap ada tatika metodis. Sana cakap tiada pula. Ada ke tak ada? Yang bulat yang ayat pertama tiada penyediaan tadika dan kawasan memang tak ada. Yang metodis ni dia di luar kawasan kajian yang warna purple tu. Okey, nanti buat 2 point asingkan, jangan satu ayat. Okay. Tiada tatika di dalam kawasan kajian. Tatika yang terdekat seperti metodis adalah jauh. Cakap macam itulah seperti ya kan. Okay. Berapa jauh tu? Boleh beritahu. Nanti berapa jauh? Dalam 1 kilometer dia dekat luar daripada kawasan kajian. Dia dekat dengan KFC, di atas sikit daripada KFC. Okey, you pakai Google Map nanti, you ukurkan. Kalau berjalan kaki berapa lama sampai? Kalau naik kereta berapa lama sampai? Boleh beritahu lah. Kalau naik kereta saya tengok tadi dalam 1 kilometer macam tu. Yalah, naik kereta berapa minit? Tak tengok berapa minit. Nanti kira lah. Okay. Dalam Google Map pun kita boleh letak kan. Kita nak bergerak dari mana ke mana, berapa lama kan. Nanti boleh tukar juga. Kalau jalan kaki pula berapa lama. Boleh ukur kan. Boleh. Test sekarang ni tak payah sampai pun boleh bekerja lah kan. You pakai Google Map je. You boleh ukur jalan kaki berapa lama, naik kereta berapa lama kan. Okay, so beritahu lah. So tatikan yang paling tekan ni berapa jauh. Okay, 1 kilometer. Tapi 1 kilometer kita tak tahu masalah dia apa tau. Kecuali cakap naik kereta kena 10 minit. Jalan kaki kena setengah jam. Ini baru nampak masalah tu. Jalan kaki setengah jam. Kan? Tapi kalau naik kereta 10 minit, tak jadi masalah pula. So ikut you. You orientasikan jalan kaki mungkin jauh. Tapi orientasikan naik kereta, tak jauh lah. Kan? Tapi sekarang ni budak kecil ni, tatika skor rendah ni, banyak tak. Ni. That's why dia tengok driving distance pun sudah okay. Kalau sekarang mendengar, mungkin kita kena ambil kira walking distance tu. Sebab sekarang mendengar, ada yang berjalan kaki, naik basikal kan. Sekarang dia berdaya lah. Kalau tatika ni, I ingat tak ada orang yang berjalan kaki pergi tu. Ada ke? Ini tak ada lah. Sekarang tak nampak lah. Semua bawa kereta punya. Kalau tak ada pun pas kan. Minta orang hantar kan sebagainya kan. Betul. So measurement tu kena ada. Bukan ni distance saja, kena ada minute. How many minutes? How long kan the time? How many minutes for driving? How many minutes for walking? Boleh ya? Okay, boleh. Okay, ini so cover semua ke yang sudah hantar ni? Ini perniagaan perindustrian, kemutahan. Ini apa landscape. Landscape ni I ingat kena lain sikit lah. You letak simple, lepas tu I ingat you kena letak gambar. Bukan lain sikit lah, mesti sama lah. Kena tunjuk gambar juga. Kena tunjuk gambar. Sebab landscape ni pentingnya grafik. Kena ada gambar ni, baru kita nampak apa kebaikan kelemahan yang you cerita tu. Okay. Nanti anak panah ni maksudnya apa? Semua kena tulis. Okay, orang landscape Hujang ke? Tempat mana ni hujang ni? Sebab hujang ni. Tak ada hujang. Lain bising lah. Bukan hujan lah kan. Okay, so ini anak panah tunjuk apa? Nanti beritahu. Kalau you sekalian cerita sikit. Apa maksudnya anak panah ni? Yang tu jalan utama untuk masuk ke site. Tulis sikit lah. Kan? From. Kita tulis macam ni kan? From apa? From Kelang ke? To mana ke? Tulis sikit lah. Baru faham sikit. Tapi mengapa you landscape pula? You tunjukkan accessibility sikit. Ataupun you nak tunjuk jenis cakap protokol, landscape protokol dekat sini. Apa masalah? Kena spesifik sikit. Ataupun cakap jalan utama, nama apa? Mempunyai jenis pokok yang tidak sesuai ke? Image landscape yang tak bagus ke apa? Cerita sikit. Lebih spesifik. Okay, and then you punya ni tunjuk apa ni mana?
Memberi garisan pemisah antara jalan utama dan kawasan komersial berpotensi menanam pokok. Oh, maksudnya nampak ada peluang untuk tanam pokok lah, itu kekuatan. Okey. Terdapat landscape tujuh di jalan utama untuk keselamatan pengguna bola dan lampu jalan. Okey. Memberi pocket landscape. Pocket garden lah, bukan pocket landscape lah. Pocket garden. Tapi bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ni kena fikir balik lah. Pocket garden, maksudnya taman kecil lah kan. Bahasa Melayu ada pocket ke? Ada. Ada eh? Ada. Ada? Ada eh? Persimpangan jalan. Tak, pocket itu. Pocket ni, bahasa Melayu ni apa? Tak ada translate boleh ke? Ke pakai perkataan lain? Pocket garden. Maksudnya taman kecil ke taman pocket? Ataupun taman apa? Nanti cuba fikir istilah sesuai ya. Maksudnya taman-taman kecil ni tepi jalan utama kan? Tak boleh nama pocket landscape. Dia nama apa? Taman pocket ke ataupun taman kecil lah kan? Kalau bahasa Inggeris, pocket of garden kan? Macam garden kecil-kecil ni kan? Nanti cek istilah betul ah. Ada kelemahan pula apa? Ada. Tiada zon penampang antara jalan utama dan kawasan komersial. Tak ada penampan. Mengapa jalan utama dan kawasan komersial kena ada penampan? Saya kena beritahu lah. Tiada zon penampan yang apa tu? Untuk pencemaran bunyi. Tiada zon penampan yang mengkurangkan pencemaran bunyi. Kena ada sikit lah nampak lah. Kalau tak ada, mengapa nak zon penampan kan? Kekurangan penekanan untuk menanam pokok boleh menjadi penghalang cairan. Kurang penggunaan pokok-pokok untuk menyejukkan atau mengkurangkan kepanasan. Macam itulah, ayat spesifik sikit. Atau kekurangan menggunakan pokok kan untuk menurunkan suhu. Boleh juga menurunkan kepanasan kan. So, 2 dan 3 ni ada kaitan tau. Lembut dengan pokok ni sama kan. So, apa you nak cakap? Satu, pokok kurang untuk mengkurangkan kepanasan. Satu lagi, kurang pokok untuk pelindungan alam sekitar. Macam mana landscape boleh melindungi alam sekitar pula? General sangat lah, tak spesifik. Boleh ya? Untuk pencemaran udara. Pencemaran utama bukan dia. Mungkin cakap kekurangan yang pokok. Satu, untuk mengkurangkan kesujukan, mengkurangkan kepanasan. Satu lagi, mungkin boleh mengkurangkan pencemaran. Ibu ayat yang spesifik. Kekurangan pokok-pokok untuk menurunkan kepanasan dan juga pencemaran. Mungkin boleh combine. Combine je, kurang kat ayat kan. Boleh? Maksudnya kurang pokok lah. Masalahnya kurang pokok untuk menurunkan kepanasan, untuk menurunkan pencemaran kan. Mungkin kena combine terus. So, masalah ialah tak ada pokok lah. Kurang pokok kan. Terdapat banyak kawasan di pantai Pulau Kelam sepanjang jalan tidak banyak landscape lembut dan landscape kejung. Ayat panjang sangat, pendekkan saja. Kan, kekurangan landscape lembut untuk jalan-jalan utama. Macam tu. Lepas tu you tarik ke jalan itu. And dia tunjuk gambar. Boleh? Belajar untuk pendek ke ayat. Panjang sangat ayat tu. Sebab kita tak payah ayat panjang ni. Nanti ya. Dalam kotak ini boleh ayat panjang. Tapi dalam mat jangan. Tapi dalam kotak pun ayat you ni tak seronok lah. Kena bagi lagi ayat. Okey, tak cantik ayat you. Dalam kotak ni ayat boleh panjang. Dalam mat ayat kena pendek. Okey, landscape punya peluang pula apa? Mungkin tunjuk keperluan tau. Apa yang perlukan sebenarnya? Keperluan ni mungkin cakap penggunaan ni padang air. Dan pokok untuk menyejukkan persekitaran. Benda tu kan keperluan lah. Mungkin boleh juga. Boleh So tak payah panjang sangat. Mungkin sikit je kan. Kekurangan pokok apa? Spesies pokok apa? Boleh lah beritahu sikit. Menunjukkan peluang kan. Boleh Satu mungkin cakap keperluannya mungkin untuk padang air dan pokok-pokok kan. Untuk menyejukkan persekitaran contohnya kan. Ancaman kepada pokok, kepada landscape. Lori menyebabkan kerosakan pokok di sepanjang jalan utama. Betul ke lori merosakkan pokok? Betul ke? Macam lori boleh merosakkan pokok ni? Lori kan besar tu. So nanti dahan-dahan pokok tu akan kena lori. So dia akan menyebabkan Kuat sikit, tak dengar lah. Kuat sikit.
dahan pokok kan dekat atas jalan, so nanti lori tu akan tangga dahan pokok. Tu maksud Oh. saya. Siapa bercakap ni bagi nama sikit. Tika. Adika, betul. Okey, itu ayat macam mana nak tulis secara pendek, fikirkan ayat yang sesuai. Okey, okay. Maksudnya pergerakannya kenderaan besar boleh merosakkan tahan pokok, mungkin boleh lah kan. Ataupun pencemaran daripada kenderaan boleh mengancam kehidupan pokok-pokok tepi jalan raya pun boleh juga kan. Banyak sangat asap hitam-hitam ni pun mungkin mengancam kehidupan pokok-pokok kan. Boleh ya? Dan juga mungkin pencemaran utara daripada kenderaan ni juga mencemar taman-taman kecil di tepi jalan raya kan. Taman kecil-kecil ni pokok sudah cantik tapi nak tutup sana ke tepi banyak lori kan, mungkin jadi tercemar juga kan. Itu mungkin ancaman juga lah daripada aktiviti kenderaan ni kan. Menyebabkan kadang-kadang di tepi jalan raya ni tak sesuai contohnya kan, tepi kotor ke apa kan. Boleh ya? Halo, Atika? Okey, fikir lagi banyak sikit. Tapi ingat semua sektor ni, you punya SWOT ni mesti disokong oleh analisis di depan tau. Sebelum dapat SWOT ni, mesti ada data ke map yang di-analyze dulu. Sebelum you rumuskan dalam SWOT. Okey, sebelum SWOT ni, mesti ada subtitle sebelum itu. Kan? Analisis dengan data ke, dengan map ke dulu, baru rumuskan di SWOT. Okey ya? Jangan banyak SWOT, tapi atas ni subtitle tak banyak tak pula. Tak boleh ya? Itu tak laporan lah kan? Boleh ya? Atika dengan semua sektor lain ya? Okey. Setakat ni ada lagi siapa lagi submit sektor apa? Dekat ini sudah ada 24 orang. Saya tengok sini tadi baru 5 Baru 5 sektor hantar kat map kan. Yang lain tu belum hantar lagi kan. Slow pula. Ada ke orang lain hantar? Tengok sekejap. Alam sekitar. Ada orang baru hantar perumahan. Map urban design. Infra. Ada yang baru hantar ni. Belum tunjuk semua ke? Ataupun you boleh tengok sendirilah. Again, line terjadi slow. Kan? I think you tengok sendirilah. So, komen yang sama aja kan? Apply untuk semua kan? Tengok ni terbergerak-bergerak tak masuk pula. Sudah masuk. So, ada apa nak tanya ke? Sementara Ana download dulu apa yang siapa baru hantar ni. Atau apa nak tanya ke? Hello? Siapa nak tanya apa ke? Nak bincang apa ke? Infra baru hantar lah. Baru hantar masuk. Urban design, infra, perumahan. Ini baru masuk kan. Dengan siapa ni? Dengan guna tanah. Okey, siapa nak cakap apa ke? Bincang apa ke? Tak ada. Sementara tunggu saya buka file yang baru masuk tadi. Tak ada apa ke? Ini apa infra. I think infra ni saya tak payah tunjuk lah. Lebih kurang masalah sama. Kan? Tugas simple, kena tulis gambar, tulis caption kan, tulisan kecil. Okey ya?
Nak tunjuk mana? Boleh lah, tunjuk jugalah. Sekejap, buka balik. So okay so infra sama Mac you kena baiki nanti masalah sama, tambah cakap lagi. Komen untuk kekuatan kelemahan ni semua, kekuatan ada kawasan liputan talian 4G, kata pengeluaran elektrik. I think ini soal komen tak ada apa, kan kau bergerak air, semua soal komen ni. Tapi I rasa macam mana infra ni masuk ke dalam Mac, dia macam general. Ataupun you boleh tunjuk ke mana kawasan ada masalah. Kalau general, you tak payah buat line ke mana lah kan. Tapi kalau boleh you kaitkan juga, macam tadi lah kan. Sektor apa social economy kan, ada SWOT yang general kan, dia tak rujuk pada mana tempat yang tertentu kan, ada mungkin yang ada lah kan. I think infra ni apa you tulis SWOT sini, I think kita so comment hanya Mac saja. Okay, apa lagi ya, infra pengelolaan tanah. Okay, ini PowerPoint ya. Saya tunggu sekejap. PowerPoint. Ini apa, siapa? Guna tanah. Alam sekitar, guna tanah, dalam PowerPoint. Oh, alam sekitar banyak ni. Guna tanah. Okay. So, untuk guna tanah, alam sekitar pula. Okay, alam sekitar dulu, tak apalah. Tak perlu alam sekitar dulu. So, alam sekitar. Okay, you ada lokasi you, and then tulis. You pakai nombor tulisan, nanti tukar format. Okay, tukar format. So, point form tu, pendek ayat alam sekitar, you ayat panjang sangat lah. Pencemaran bunyi, berpunca daripada laluan rel kereta api yang menghasilkan penghasilan bunyi. Ia punya pencemaran bunyi ayat sudah keluar berapa kali dah satu ayat itu, tak payahlah. Kurangkan ayat Misalkan pencemaran bunyi berpunca daripada laluan kereta api. Cukuplah. Okay. Pendek kan? Pendek kan? Format tukar balik boleh tahu kan tadi saya tengah kan? Format tukar balik macam social economy tu. You tarik di mana, tulis you punya masalah secara ataupun potensi atau halangan secara pendek saja, and then tunjukkan apa. Boleh Boleh doktor. Pencemaran bau, pencemaran bunyi semua okey boleh. Ini semua kelemahan ataupun kekuatan kan. Tapi macam mana tunjuk potensi dan halangan tu? Alam kita tak ada kan? Tak ada. Itu luar side kalau contoh macam halangan sisa plastik semua. Kalau boleh tunjuklah. Mungkin cakap Pelabuhan Kelang telah mengimport banyak bahan buangan. Boleh tunjuk. So, ia punya simbol ni macam panah daripada pelabuhan ke dalam kawasan kajian. Apa masalah ancaman tu? Iaitu kita Malaysia ada ni orang import wax kan, sampah. Boleh tunjuklah kan. Yang potensi mencemarkan alam sekitar. Boleh lah. So, ancaman pun ada lah juga kan. Ibu anak panah je daripada Port Klang kan ke dalam kawasan kajian. Port satu anak panah. Ada orang kau. Apa tu? Okay, and then potensi alam sekitar. Ingat tak ada apalah, sini ada potensi alam sekitar ke? Tak ada KSAS pun tak ada kan? Sumber daya alam sekitar pun macam tak ada je kan? So mungkin potensi tak ada. Tapi ancaman tu kalau ada, tunjuklah Mungkin orang import sampah ke? Mungkin pencemaran daripada Pelabuhan Kelang ke? Tapi Pelabuhan Kelang tak mencemar kan? Tapi pencemaran daripada kenderaan itu semua so ada lah kan? Okey. Yalah, so isi tu ingat tak ada masalah. Tukar format Okey, guna tanah pula. Guna tanah kena besar sikit. Okey, brownfield area kena meningkatkan kos pembangunan semula. Ini brownfield ni, area ni guna tanah apa sekarang ni? Tanah kosong Halo, orang guna tanah? Orang ada news? Ya, doktor. Ini masalah apa? Ini asalnya tempat apa ni?
Memang Tanah kosong tanah kosong. Kalau tanah kosong, potensi ke halangan ni? Kos yang tinggi ke kos yang rendah? Tapi ada sebahagian tu ada kawasan brownfield. Okay, you kena tunjuk gambar lah. Kalau Oh. brownfield ni maksudnya asalnya apa? I think ada yang asal tempat jadi tokong kan sekarang ni kan? Oh, okey. Mungkin boleh. Kalau pembangunan semula tokong ni memang susah tau. Memang dia berhalangan. So itu kena spesifik Okey. Pembangunan brownfield apa? Contohnya tokong tu memang masalah sikit. Kalau sudah ada bangunan apa memang masalah sikit. Itu you spesifik jangan general sangat. Ini tunjuk gambar. Kebanyakan pembangunan perspektif freehold boleh menarik pembeli untuk meletak atau membeli hak tanah. Jangan tulis panjang sangat. Perspektif freehold dia actually senang ni untuk menyenangkan proses pembelian tanah saja kan. Itu beritahu dulu kan. Menyenangkan proses pembelian tanah saja kan. Itu cukup lah. Ataupun boleh potensi untuk tanah tu naik. Boleh lah. Freehold ni nilai dia akan naik laju kan. Itu boleh lah. So mungkin orang lagi minat membeli tanah freehold. Ibu ayat pendek-pendek. Banyak point tak apa. Freehold dia cakap apa? Menyenangkan transaksi membeli tanah. Freehold menarik investor pelabur untuk membeli tanah. Freehold menjadi kegemaran orang awam contohnya. Boleh buat point-point macam tu. Okey. Okey. Jangan satu ayat panjang lah. Buat tiga point tak apa. Kawasan banjir bukan masuk sini kan. Itu masuk alam sekitar. Banjir tu masuk alam sekitar kan. Tanah terbiar. Mungkin tanah runtuh ke? Melibatkan kerja tanah dan runtuhan. Cakap tanah kosong ni mempunyai kos pembangunan yang rendah. Okey. Panjang sangat tak payah tulis ni. Tulis dalam report saja. So Mac ni tulis pendek je. Okey. Tanah kosong mengkurangkan kos pembangunan. Boleh lah, cukup lah. Ataupun mengkurangkan kos pembersihan tapak. Lebih betul lah kan. Tanah kosong ni mengkurangkan kos pembersihan tapak. Membersihkan tapak itu kurang lah. Kalau ada pokok kena tebang pokok kan. Ada bangunan kena roboh bangunan kan. Kalau kosong bagus lah. Dia tak payah roboh bangunan, tak payah tebang pokok kan. So dia mengkurangkan kos pembersihan tapak. Ayat yang teknikal sikit lah. Pelabuhan selatan yang terdiri daripada stesen pembinaan kargo atas pintu masuk utama ke Malaysia. Ini macam pengguna tanah kan. You nak kaitkan maksudnya pelabuhan terdekat ni. Tapi jangan kaitkan sangat macam tulis macam transport tau. You cakap berapa pintu masuk ni jadi transport ni. Kalau boleh, you cakap pelabuhan ni memberi peluang apa? Dari segi pengguna tanah. Secara general lah, news kan. General je. You cakap pelabuhan yang berdekatan ini memberi tekanan pembangunan. Pakai guna ayat yang land use ni ayat. Memberi tekanan pembangunan kepada kawasan kerja. Okey. Ada tekanan pembangunan. Apa dia? Jangan tulis panjang sangat. Nanti soal masuk sektor pertanian atau perniagaan, soal masuk perindustrian, soal masuk sektor orang lain lah. You general land use memberi tekanan pembangunan je. Betul? Macam tempat ada industri atau pelabuhan, dia memberi tekanan pembangunan kan. Orang-orang akan masuk pembangunan kan. Macam itulah ayat yang land use punya ayat. Jangan masuk transport punya ayat ke orang industri punya ayat pula kan nanti kan. Okey, so potensi ni mungkin dari segi tekanan pembangunan. Okey. Ancaman? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, ada lah kan guna tanah. Baca persekitaran itu, nanti kena satu map mungkin tunjuk persekitaran kan. So persekitaran sekitar ni, guna tanah sekitar ni memberi potensi apa lagi ataupun ancaman apa lagi. Kena beritahu mungkin kena satu map lain lah untuk OT sekitar ni memberi peluang apa ke ancaman apa. Yang tepi tu ada doktor, bawah. OT. Pembangunan sekitar yang mampan seperti Bio Bay memberi kesan positif terhadap pembangunan. Dari segi land use, apa kesan dia? You bayangkan kan, kita ni, Pantai Pulau Kelang ni merupakan satu pusat perkhidmatan kan untuk area dekat dengan industri dengan Pulau Kelang kan. Tatanya Bio Bay, you nampak potensi ke? Opportunity ke? Saya nampak halangan tau. Dia akan merebut peluang perniagaan, takut nanti perniagaan semua akan pindah ke Bio Bay tau. Sebab Bio Bay design yang sustainable, lebih cantik lagi baru kan. Takut all the services industri ni atau perniagaan yang services ni, logistik ke, perniagaan berkenaan makan minum ni, takut akan pindah pergi Bio Bay tau. Nanti orang kilang-kilang ni, pelabuhan ni pergi makan di sana. Membeli barang di sana sebab tak jauh kan. Bagi saya itu ancaman tau. Ia mempunyai satu kompetitor yang bagus tau. Kompetitor yang bagus.
Dia menghasilkan, so Paya Bay, I baca, dia merupakan pusat industri dan juga perkhidmatan tau. So lebih kurang identitinya sama dengan Pelabuhan Kelang ni tau. Tapi dia baru, dia terancang. Dia cantik, mungkin memberi satu ancaman mungkin bagi saya. Dia bagi persaingan persaingan industri. Bagi saya mungkin ancaman. Okey, sekejap lagi. Okey. Sekejap. Semua, ni yang bang ah. Ni kata satu lah. Okey, speaker. 不用太大了 ，OK 就好，我不会吵到我。OK, kita sambung So you kena fikir balik and then guna tanah di luar sempatan AKK Bantar Pulau Kelang yang mempunyai fungsi fungsi utama lebih efisien. Biar spesifik mungkin cakap sekitar juga kebanyakan ialah kedai dan kilang. Mempunyai fungsi yang sama lah kan, dan memberi competition lah kan, competition. Dia kena spesifik apa masalah yang cakap tu. Competition lah kan. Persaingan. Guna ayat persaingan lah kan. Guna tanah yang sama memberi persaingan. Itu mungkin threat. Tapi opportunity ni, guna tanah yang sama, kita mewujudkan konflik guna tanah. Itu opportunity lah kan. Dia tidak mewujudkan konflik guna tanah kan. Okay, boleh Hello, guna tanah? Okey, boleh Doktor. Halo, guna tanah? Guna tanah yang sama ni bagi saya mungkin satu potensi lah. Dia tidak wujudkan konflik guna tanah. Mewujudkan persaingan itu macam ekonomi sikit lah, yang sebut boleh lah kan. Tapi patutnya land use nampak ni lagi bagus. Dia tidak wujudkan konflik guna tanah kan. Itu potensi sebenarnya. Yang cabaran dia mungkin itulah. Iaitu Biobay lah kan. Mungkin akan merebut ataupun bersaing kan dengan kawasan kajian kan untuk menjadi pusat perkhidmatan kan untuk Pelabuhan Kelang dan juga Kelang kan. Okey Doktor. Okey, dari segi land use biasa kita cakap apa? Konflik guna tanah. So mungkin halangan, mungkin potensi. Okey, apa lagi kita cakap land use ni? Kos pembangunan yang tinggi rendah. Okey, perlu pembangunan semula ke tidak perlu pembangunan semula kan? Okey, apa lagi? Tanah kosong. Apa lagi tak ada lah. Dari segi fizikal macam freehold, okey, leasehold. Tanah tinggi, tanah rendah, tak ada apa kan, sebab sini semua tanah rendah kan. Tanah rendah kan. Rendah Cakap lah, tanah yang rata kan, tidak meningkatkan kos pembangunan. Itu boleh masuk juga dalam brownfield sana kan, ataupun greenfield kan. Tanah kosong ni dimajukan. Kurang kos. Mengapa? Satu, tak ada bangunan, tak ada pokok. Satu lagi, mungkin tanah yang rata kan. Keyword-keyword tu boleh masuk kan. Jika ingat tau, land use keyword ni pasal apa? Guna tanah yang konflik guna tanah. Tiada konflik guna tanah. Apa lagi kan? Guna tanah yang mungkin kos rendah, kos yang tinggi untuk pembangunan. And then physical, tanah rata ke, tanah corong ke. And then greenfield ke, brownfield ke. Tapi sini tak ada greenfield lah kan. Kira semua brownfield. Tapi ada brownfield ni tanah kosong. Ada brownfield ni berbangunan kan. You kena asingkan lah. Brownfield ada bangunan, brownfield dia ada bangunan. Okey. Ataupun kita cakap brownfield tapi ada bangunan pun bangunan yang tidak permanent kan, bukan permanent building kan. Dia bangunan sementara saja kan. So ingat balik perkataan-perkataan sesuai untuk land use punya. Jangan pakai perkataan macam transport punya ayat ataupun ekonomi ayat lah. Boleh Boleh. Okey, siapa lagi tadi yang baru buka guna tanah ini apa? Perumahan belum ni. Tadi 3 baru masuk ni kan. Guna tanah, infra perumahan kan. Apa design? So ada perumahan apa design lagi? So ini perumahan sama nanti tukar simple. Cara presentation kena tukar. And then you punya point ni, tengok ada masalah point. Harga pasaran perumahan yang murah. Okey, jadi balik Itu kira kekuatannya, perumahan murah. Tentukan perumahan yang strategik. Berdekatan jaraya kena tulis jangan kurungan rangkaian jaraya, pelik lah tu ayat tu. Berdekatan dengan jalan utama, boleh lah berdekatan kan. Bangunan perumahan mempunyai potensi untuk dibangunkan. Pelik ayat itulah. Mengapa bangunan perumahan potensi untuk dibangunkan? Apa maksud you? Contoh dia macam kalau perumahan yang usang tu kita boleh menambahbaikan lagi, jadikan kawasan perumahan.
Tak faham. Ulangi. Perumahan yang usang tu, contoh yang ada satu tempat yang tak dihuni dah. So benda tu boleh jadikan, kita boleh jadikan dia satu kawasan perumahan baru. Okey, tapi dekat SWOT, peta tulis sana sebagai masalah lah, Venus. Venus ni ialah terdapat bangunan usang yang tidak digunakan. Mana nanti cadangan kita boleh majukan semula lah kan. Tapi sekarang ini ialah satu masalah lah kan. Venus lah kan, dia ada bangunan usang tidak digunakan lah kan. Kalau itu pun dah jadi potensi, semua benda boleh potensi tau. Sebab semua kelemahan ni sebenarnya satu potensi kan. Ya. So kita tak boleh cakap macam ni. Kalau cakap macam ni, nanti event tempat tak ada kelemahan langsung. Semua potensi. Kan? Sebenarnya semua kelemahan ni boleh tukar jadi potensi punya tau. Pencemaran pun satu potensi. Boleh dimajukan semula kan. Boleh dibersihkan kan. Boleh wujudkan projek baru kan. Contoh macam tu. That's why kita jangan cakap macam tu. Nanti cadangan memang kita nampak semua benda ni potensi. Boleh dimajukan ke apa kan. Tapi sekarang ni biarkan you cakap kelemahan tu kelemahan. Bangunan usang itu kelemahan. Okay. Perumahan dekat dengan jalan utama. Apa kebaikan dia? Kebaikan dia mungkin accessibility yang tinggi. Itu kebaikan lah, accessibility yang tinggi. Tapi kalau rumah dekat dengan jaya, dia merupakan ada risiko pencemaran. Itu jadi kelemahan pula kan. Harga pasaran rumah yang murah. Itu kebaikannya apa? Untuk membolehkan kebanyakan penduduk mampu untuk membeli dan menyewa kan. Itu cakap lah. Harga pasaran rumah yang murah membolehkan meningkatkan kemampuan membeli atau menyewa rumah. Itu kena kait dengan apa? Sebab bagi investor, harga murah bukan satu kekuatan tau. Bagi mereka ni kelemahan. Harga murah kan? Bagi investor ialah satu kelemahan. Tapi ini cakap kebaikan sebab apa? Meningkatkan kemampuan membeli rumah dan sewa. Kena kaitkan dengan kebaikan tu. Kena bagi orang faham. Apa kekuatan itu. Kan? So kelemahan tu kelemahan, kekuatan tu kekuatan. Peluang yang ada di sini, mungkin cakaplah kan industri yang ada atau pelabuhan yang ada ni meningkatkan apa? Meningkatkan demand for the house kan, meningkatkan keperluan kepada rumah kan. So itu opportunity lah kan, meningkatkan demand on the house from the factory and Portland. So Portland and the factory kan meningkatkan keperluan kan kepada rumah. Itu opportunity dah, increase the needs for the houses. Kan? Threat itu apa? Mungkin pencemaran juga. Sebabkan kilang, sebabkan kenderaan berat, mungkin memberikan kesan pencemaran yang mengkurangkan kualiti perumahan. Betul? Boleh kan? Mungkin pollution tu will reduce the quality of the houses. Kan? Jadi, doktor, kita orang boleh letak bahagian yang macam contoh pencemaran tadi kan, dia macam alam sekitar, kita boleh kaitkan dalam perumahan, sektor perumahan. Boleh. Kalau dia berkaitan dengan perumahan, boleh sebut. Dia cakap pencemaran daripada kilang dan juga kenderaan berat mengkurangkan kualiti perumahan. Bolehlah dia kaitan dengan perumahan. Okey, boleh ya? Itu mungkin ancaman. Opportunity mungkin tadi kita cakap apa? Kemudahan yang ada mungkin memberi peluang untuk perumahan. Peluang pekerjaan yang tinggi di kilang dan juga pelabuhan meningkatkan keperluan untuk perumahan. Itu mungkin opportunity kan. Masalah apa nanti you highlight balik Okey. Boleh? So gambar dengan tulisan ni boleh ke you combine? Jangan asing-asing gambar dengan tulisan, kena combine. Okey, doktor. Kalau satu mat cukup botol 3 mat. Macam tadi kita bincang lah. OT ni kalau perlu buat mat lain yang berskala besar, sebetulnya macam termasuklah sekitar itu dimasukkan. Kalau tak perlu. Sebab mat ini sesuai untuk SW saja. OT ni kalau sesuai masuk. Kalau tak sesuai kena buat mat lain. Ikut keperluan. Okey, doktor. Tempat you punya perumahan. I think opportunity and threat pun daripada dalam kan, bukan dari luar sangat. So mungkin tak payah mat satu lagi ni. Kecuali you cakap di sekitar ada ni tempat perumahan untuk pekerja asing. Ada ke? Tak ada kan? Belum. Tak ada. Dia tak ada perumahan untuk contoh macam pekerja kilang macam tu, tak ada lagi. Belum ada kan? Di luar kawasan kerja pun tak ada kan? So tak ada kan? Okey, apa satu lagi tadi soal saya tengok ini. Sekejap Urban design Okey. So urban design mungkin lagi sekejap kita akan berhenti dah. Urban design.
Dia punya kekuatan jadi masa ni. Simbol ni kena tukar. Okey, ini apa? Urban design. Urban design ni kena banyakkan map lah. Bukan map, foto lah. Semua kekuatan yang kena tunjuk. Image yang cantik, tunjuk gambar. Image yang buruk, tunjuk gambar. So, image yang buruk ni jadi kelemahan lah kan. Okey, image mana cantik itu jadi kekuatan lah kan. Mempunyai focal point ke, itu kekuatan kelemahan. Kena asingkan lah. Boleh lah. Nanti urban design kena banyakkan gambar lah. Atau menunjukkan SWOT. Tapi SW ni tak ada kawasan kaji. OT ni ada ke tak ada? Kalau tak ada, tak ada lah. Okey doktor. Urban design tengok balik. Ada ke OT ke tak ada OT? Kalau tak ada OT, SW sajalah. Sebab urban design, ingat kita tengok dalaman je kan. Dia punya kekuatan, image, access, mobility apa benda itu semua SW kan. OT ni daripada sekitar ni mungkin tak ada apa sangat lah kan. Kalau tak ada OT lah kan. Ikut balik you lah. Okey, semua sektor sudah bincang kan? Yang ada di sini. Guna tanah, urban design, alam sekitar, perumahan, infra kan. Okey. Ijaz ini apa? Ya, Ijaz hantar ni apa? Alam sekitar. Okey, semua sudah bincang lah kan? Alam sekitar belum bincang Oh, belum Tadi Dah. lupa. Sudah kan? Dah. Apa nak tanya tu? Dia nak tanya apa kan? Alam sekitar nak tanya apa kah? Siapa tadi cakap alam sekitar? Nak bincang apa kah? Tak ada. Semua okey lah? Semua okey kan? Ada benda nak bincang kah? Tak ada. So sekarang ni kita bebas. Apa nak bincang kah sebelum kita berhenti? Sebelum kita berhenti, apa nak bincang kah? Baru 24 lagi. Atau orang masuk keluar kan. Mungkin lantar bagus. Okey, tak apa. Pelabuhan baru masuk. Ini, hasyuk, kapal baru sampai ni. Tapi bukan mat kan? You overall ke apa? Pelabuhan, you overall ke apa? Ya. Doktor. Yang pelabuhan tu, yang untuk map SWOT tu kiranya macam mana tu? Perlu saya? Sebab kami pelabuhan untuk pelabuhan utara je kan. So macam mana? Oh, you pelabuhan macam tak payah buat map kan? Sebab you punya benda kawasan kecil sangat kan? Kami pun confuse juga. Kalau tak perlu masuk map, tak payah tunjuk map. Ataupun you nak combine dengan sektor lain ke? Okay, I think pelabuhan punya SWOT, you akan tulis dalam laporan kan? Tekan map ni, kalau tak ada benda nak tulis, tak payah buat map lah. Okay, boleh. Ataupun you combine dengan orang lain. Macam tadi I cakap kan, macam ekonomi pun, orang cakap pelabuhan ni memberi peluang ekonomi kan, untuk peluang apa, perniagaan apa. So mungkin you pakai input untuk map lain lah, you combine dengan map lain. Okay, boleh. Macam pelabuhan. Kalau macam gabung dengan map industri kan, sebab dia macam industri maritim pelabuhan ni. Boleh? So boleh lah. Boleh. Okay, boleh. So nanti map itu tulis lah. Contohnya map SWOT untuk pelabuhan untuk pendastrian tan pelabuhan. Boleh macam ni lah. So pelabuhan you mungkin akan masuk banyak tempat. Okay. Nanti alam sekitar mungkin tengah pelabuhan sekali pun boleh juga. Kan? Contohnya macam alam sekitar, kita nampak pelabuhan ni memberi apa. Macam land use tadi kan, kita highlight kan pelabuhan ni memberi tekanan pembangunan kan. So tak apa, mungkin pelabuhan sebab pelabuhan juga ada isu yang yang berkenaan dengan alam sekitar, dia ada masalah jerebu. So boleh combine juga Ataupun you buat sendiri pun boleh lah. Saya terfikir satu cara. You buat sendiri juga. Okay, senang. Tapi you punya tak payah susah. You pesankan you punya pelabuhan. Atau macam ni, pakai map yang sama ini. Macam ni contoh, I tunjuk balik. I tunjuk balik sekejap. Okay. Kena tunjuk balik map. Okay, sekejap. Okay. Nanti buat map sendirilah. Nanti combine. Kan ni MCO ni susah bekerja kumpulan ni. Elakkan betul-betul banyak kerja kumpulan. Okey, map contoh satu map ni lah. Okey, contohnya you buat satu map macam ni juga. Contohnya industri, mana industri you? Zone ABC ni industri bukan kan? Ini pelabuhan. Ini pelabuhan kan? Okey. Macam ni tau. You buat boundary pelabuhan, cakap apa? Pelabuhan you buat anak panah. Contohnya potensi, contoh macam ni tau. Potensi untuk apa ataupun tekanan pembangunan apa. Itu simple lah. Contohnya pelabuhan, dia cakap bencana
peluang pekerjaan. Pelabuhan memberi pencemaran, kalau ada katakan. Atau peluang memberi untuk meningkatkan perkhidmatan logistik dan sebagainya. So, you punya macam ada positif dan negatif juga. Positif ni contohnya tekanan pembangunan, peluang pekerjaan, peluang perkhidmatan kan. Negatifnya, minus tu mungkin pelabuhan akan meningkatkan pencemaran sebab ada kenderaan berat kan, pencemaran. Kan? Boleh buat sendirinya, buat satu diagram lah. Tapi bukannya tak lambang apa masalah, ialah masalah kepada kawasan kajian. Industri memang masalah ke kawasan kajian. Ibu simple sikit lah, macam pakai grafik sikit jugalah. Okey, boleh. Boleh? Mungkin you punya lebih kepada SW sajalah, tak ada OT lah. Betul. Kecuali nak tulis OT pun boleh juga. Iaitu, pelabuhan kita ni terletak di Selat Melaka. Merupakan laluan utama perdagangan sedunia. Mungkin boleh tulis sikit lah tekan laut ni. Opportunity tu. Kan? Letakkan. Track itu macam you cakap kan. Atau you punya partner you cakap kan. Atau kapal punya bisnes telah pergi ke Singapura kan. Itu track lah. Mungkin boleh buat satu simbol di luar tu. Kan? Yang kapal pergi Singapura macam tu lah. Kehilangannya bisnes kan, perkapalan ke Singapura contohnya. Boleh lah tulis sikit. Okey. So boleh lah buat diagram juga, nanti buat sendirilah, jangan combine. Okey, boleh. Okey, doktor. Thank you, doktor. Okay, thank you. So semua sektor kita sudah bincang. I think kita pun sudah okey kan? Semua sudah faham? Ada masalah kita tanya? Kita bincang, kata ada, kita boleh berhenti lah 2 jam lah kan? You punya line nanti habis data semua ni. Atau orang cakap apa kan masa ni? Tak ada kan? Okey, kalau semua okey, apa lagi nak tanya? Boleh tanya, kata ada apa, nanti boleh tanya dekat WhatsApp group pun boleh. Kan? Doktor, sorry. Ya. Untuk sektor transport, dia ada combine dengan mana-mana sektor ke ataupun dia tak tunjuk lagi ke macam mana? Transport, betul lah. Transport sudah bagi tengok. Macam tak perasan. Transport. Halo, transport punya orang mana? Hello, Tolong siap lagi Mac? Ya, Mac belum. Okey, tak apa. Nanti you share dalam WhatsApp group. Doktor. Untuk pelabuhan, saya cover ataupun sektor Diana akan cover semua? I think pelabuhan dia buat sendiri lah sana. Asingkan buat sendiri je lah. Buat Mac sendiri. Buat Mac sendiri. Tapi untuk ferry saya akan cover. Untuk pelabuhan? Apa itu cover apa? Untuk ferry. Ferry masuk pelabuhan kan? Itu saya tak tahu sama ada Diana akan buat ataupun saya akan buat. Tak, masuk ya, laut punya semua masuk pelabuhan. Laut punya semua pelabuhan. Transport tak payah cover. You cover daratan saja. Transport you cover daratan saja. Alright. Pelabuhan you cover daratan kan, kereta api, bas ke, jalan kaki ke, kenderaan tu. Asalkan laut punya semua masuk pelabuhan. Terminal. Pejalan kaki saya akan masukkan bawah transport sebab urban design. Bincang urban design. Bincang urban design. Salah satu cover cukup, jangan dua-dua. Bincang urban design, nak masuk mana? Yang pejalan kaki ni. So pejalan kaki decide, tapi lain bas semua tu you masuk transport. I think pelabuhan ke, ferry ke, janji laut punya semua masuk pelabuhan. You jangan kacau. Alright. Kalau tak ada nanti overlap banyak. So nanti transport you setiap you masuk dalam WhatsApp group Kita mungkin komen dalam WhatsApp group je lah. Apa yang buat lagi video ni lah. Syamira, you ada perasan ke masalah apa lagi? Tak ada apa, cuma Ikram transport, Ikram seorang ke? Tengku Ikram seorang ke? Ya, Miss saya. So boleh cover seorang? Boleh. Okay. Pelabuhan 2 orang Doktor, pelabuhan 2 orang. Transport seorang je. Mengapa jadi macam tu? Transport dia seorang je. Kalau transport seorang, I think baik banyak benda kena bagi orang lain lah. Okay, semua ferry, terminal bagi pelabuhan. I think pejalan kaki macam ni bagi urban design je lah. Urban design berapa orang? 2 orang Doktor, terminal, ferry semua memang pelabuhan dah cover dah semua tu. Sebab awal hari tu cakap lah. Boleh. Pejalan kaki urban design kan? Urban design berapa orang? 2 orang kan? Urban design ada dah buat untuk pejalan kaki, doktor. Okay, so transport is seorang, pejalan kaki tak payah buat. So pejalan kaki bagi urban design. Pelabuhan semua saya pergi pelabuhan. You tinggal yang lain sajalah. Okay Okey doktor.
Transport boleh cover ke? You seorang. Mengapa jadi seorang lah? Boleh doktor. Boleh. Okey, Ana tanya sikit. Hari tu siapa yang nama itu yang kerja TBKL tu? Masih ada lagi ke dengan kita? Siapa hari tu yang kerja dengan TBKL tu? Siapa nama? Syamira ingat? Shazlin. Shazlin. You ada lagi? You teruskan lagi? Shazlin tak ada? Ada di sini? Shazlin tak ada Tadi dia ada respon doktor. Oh, okey. Maksudnya dia teruskan belajar lah, tak drop lah kan? Dia ada. I think dia pun kira kena juga masa betul lah kan. MCO kan pun tak ada kerja kan. Sekarang ni tak boleh kerja kan. So boleh lah study juga kan. Ataupun kerja pun online, boleh lah duduk online kerja, online study tak efek lah kan. Nasib baik dia teruskan. Tak rugi lah kan. Kalau tak ada duduk rumah, duduk rugi kan. Okey. So kalau tak apa, kita boleh teruskan perbincangan. Kalau ada apa perlu, hantar WhatsApp group je lah kan. So video ni mungkin setakat ni je lah kan. So ada apa ke? Kalau tak ada apa, kita berhenti saja. Doktor nak tanya, slide presentation untuk Isnin ni nak bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? I think pasal Melayu sajalah. Pasal Melayu je. Kita nak video maksudnya slide you bersama dengan you punya cakap lah kan. You punya presentation with the slide lah kan. So video je. Boleh? Hello? Boleh. Maksudnya boleh, record you punya sound dengan video sekali. Nak pakai software apa, cuba kaji balik lah kan. Maksudnya video plus you punya recording lah, you punya sound lah. Jadi video je. So tak payah hantar file slide bersama dengan you punya cakap masuk video je. Sekata video cukup. Alright, doktor. So satu group, satu video lah. You all cepat-cepat buat lah 3 hari ni. Cuma satu Ahad ni. Labor Day pun kerja sajalah kan. Besok saya pun kerja juga. Kerja saja Okey, doktor. Sekarang MCO tak ada cuti, tak ada malam, tak ada siangnya. Semua boleh kerja. Semua boleh kerja, semua boleh rehatnya. Tak ada apa, tak ada beza. Okay, if no problem, we stop the recording now. We stop the Google Meet. So anything we can continue in the WhatsApp group later on lah. Okay? Thank you, doktor. Okay, thank you. Siapa yang tak masuk, dia beritahu dia. I think ada 4 orang tak masuk ni. Nanti masuk video kena tulis nama dia dekat komen. Masuk video, tengok video, bawah ada komen tu tulis nama dia. Menunjukkan dia pun join the video lah, at least. Sini ada 23 orang je. So lagi mungkin 5 orang ni. Minta mereka kena komen dekat komen sana. Tulis nama mereka dekat komen. Maksudnya mereka so baca video ni lah. So tengok video ni. Okay? Okay, beritahu kawan you Okay, thank you. So kita berhenti lah. Okay, thank you. Thank you. Thank you, doktor. Thank you, miss. Bye.